Baju kurung ni merupakan baju yang sangat selesa dipakai dan boleh digayakan sama ada kita pergi majlis formal ke tak formal. Macam saya selalu pakai waktu pergi ke tempat kerja. Dan sekarang ni saya menggayakan baju kurung teluk belanga daripada Johor berpotongan tradisional sebab mempunyai pesak dan juga kekek. Dan saya padankan dengan skirt jenis lipatan belah tepi. Saya suka memakai baju kurung kerana pakaian ini selesa dan memudahkan pergerakan saya. Baju kurung tu bila kita pakai ia akan nampak sopan, menutup aurat serta longgar dan bersesuaian dipakai oleh wanita Melayu, terutamanya yang Muslim. Ia juga boleh dipakai sebagai pakaian harian dan juga ke majlis keramaian. Pakaian baju kurung ini juga mudah didapati dan kita boleh beli di mana-mana kerana terdapat banyak di pasaran. Walaupun saya orang Cina, tapi saya suka pakai baju kurung sebabnya dia selesa. Kalau tengok pada potongan baju kurung ni, dia sangat selesa sebab dia longgar, potongan saya longgar. Lagipun dia merupakan busana kebangsaan Malaysia. Jadi dia sesuai dipakai untuk majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Yang paling pentingnya adalah dia nampak sopan dan juga selesa dipakai. Pada pendapat saya, yang pertama adalah kerana ia menepati cita rasa saya sebagai seorang muslimah. Kerana baju kurung ni lengan dia panjang, baju dia pun labuh dan dia ada kain juga. Jadi sangat sopan, nampak ayu je boleh pakai. Dan satu lagi, siapa lagi nak mengangkat baju kurung tradisional kita kalau bukan kita sendiri, betul tak? Baju kurung merupakan pakaian tradisional. Ianya sangat formal dan mudah untuk dikenakan di pelbagai jenis majlis. Dan ini adalah merupakan pakaian dari arwah opah saya. Walaupun ia agak lama, tapi ia masih cantik dan sesuai untuk dipakai di pelbagai jenis majlis. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda menonton Malaysia hari ini bersama kami. Tarikhnya 26 Februari 2021 dan pastinya kita bosan melihat antara mereka yang memang memilih baju kurung sebagai pilihan tak kira ke mana-mana pun bagi majlis ke tempat kerja. Di mana juga kita berada, baju kurung ini menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk menunjukkan kepribadian bagi masyarakat Malaysia. Anda bersama kami pagi ini, saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Fazli Fuad. Jadi betul lah apa yang Sofia katakan. Sebenarnya pemakaian baju Melayu untuk lelaki dan juga baju kurung untuk perempuan memang sinonim lah dengan kita. Adat resam yang harus kita kekalkan sampai bila-bila. Ada yang beranggapan bahawa andai kata kalau kita ni memakai pakaian sebegini rupa, ada yang kata macam, kau pakai macam ni tak hipster lah. Macam ketinggalan zaman. Hipster? Sebab kita kena ikut peredaran zaman. Ada yang berkatakan demikian. Tetapi apa yang boleh saya simpulkan dekat sini, kalau bukan kita yang mengekalkan pemakaian baju sebegini rupa, siapa lagi kan? Betul. Dan sebenarnya kita boleh ikutkan dari segi pemakaian baju kurung ataupun baju Melayu ini, ikut juga kepada peredaran zaman. Contohnya dari segi rekaan unit rekaan, dari segi warna, corak-corak yang terdapat pada baju kurung tu, kita ikut kepada peredaran zaman. Saya suka bila awak katakan ada yang katakan tak sesuai dengan saya sebab hipster dan sebagainya. Jadi kalau kita fikirkan sebenarnya permulaan bagi pembuatan baju kurung adalah bermula daripada satu buah kanvas yang kosong. Ya. Jadi kita melihat coraknya, warna, apakah jenis aksesori yang diletakkan. Jadi itu reka bentuknya yang menjadi, orang kata bila kita pilih itu ada bersesuaian dengan perwatakan kita. Jadi itu pun menunjukkan kepribadian juga. Apabila kita memilih pakaian tradisional, baju Melayu, baju kurung dan sebagainya. Dan kita lupa untuk menekankan juga, saya punya bangga tahu kat Malaysia ni kita antara negara yang masih mengekalkan dan mengangkat lagi busana tradisional kita berbanding dengan banyak lagi negara di satu dunia. Ya, betul. Betul lah tu. Kalau orang datang ke Malaysia kan, kalau melihat dari segi pemakaian kita kan, tak ke benda tu nampak macam unik. Betul. Kan, benda tu nampak satu tarikan untuk mereka datang ke Malaysia dan sebagainya kan. Dan sedar tak sedar sebenarnya kita tinggal beberapa bulan lagi nak menjengah Ramadan, lepas tu nak Syawal. Kalau ikutkan waktu-waktu begini dah sibuk dah. Cari baju Melayu, cari baju kurung, nak tempah kan? Sebab takut tak sempat siap masa Syawal nanti. Betul. Jadi macam mana, Sofia? Saya biasanya saya akan beli yang dah ready made lah, itu saya. Sebab saya ni jenis yang simple. Saya suka yang minimalistik dan sebagainya. Tapi awak bagaimana? Dah mula mencari ke? Macam saya, lelaki senang sikit, Sofia. Sebab kadang-kadang macam saya tidak tempah
saya beli baju yang dah siap. Oh, sama lah. Kan? Lagi senang. Tapi okey, bercakap pasal baju Melayu ni, baju Melayu ni sebenarnya ada dua lah. Teluk Belanga dengan Cikap Musang. Yang saya pakai ni Teluk Belanga lah. Teluk Belanga ni memang sinonim dengan orang Johor. Dari segi pemakaian baju Melayu Teluk Belanga ini sesuai kalau kita pakai baju dilepaskan keluar. Kalau baju Cikap Musang tu baju kita masuk kat dalam. Dan kalau baju Melayu Cikap Musang, baju Melayu Teluk Belanga ni sinonim dengan pemakaian aksesori samping. Wow. Pemakaian samping pun kena tahu juga Sofia. Tapi tak tahulah Sofia Dato'. Saya rasa Sofia Dato' kot. Kadang-kadang orang-orang senior kata kalau nak pakai samping tu kena atas lutut. Tahu tak atas lutut tu kenapa? Atas lutut tu kalau masih single lah. Yes. Masih bujang lagi lah. Masih bujang. Ya, awak ni memang sasar lah lepas lutut. Saya punya dah sampai ke buku lali lah lutut. Samping kan. Tapi itulah dia. Sesiapa saja yang mungkin memakai pakaian tradisi ni harus dikekalkan. Betul. Dan kita pun sedar ada beberapa komen yang mengatakan bahawa baju Melayu ni ada yang buat slim fit dan sebagainya. Tapi saya percaya bahawa ikut kepada peredaran zaman untuk kita mengekalkan estetika persalinan baju kurung ataupun baju Melayu ini. Betul, itulah kepribadian kita dan kita harus berbangga dan kalau boleh kita pakai baju kurung ni tak kira kita gimana, ada majlis rasmi ke tidak rasmi, pergi kerja dan sebagainya, ini memang bersesuaian dengan sampai bila-bila dah peredaran masa memang bersesuaian. Baik, kita akan meninjau pula apa yang terkini berkenaan perkembangan COVID-19 setakat semalam. Kita difahamkan setakat semalam telah pun dicatatkan sedikit berita yang bagus. Trend penurunan iaitu sebanyak 1,924 kes dan Selangor mencatatkan kes harian tertinggi pada 666 kes berdasarkan saringan kontak rapat dan juga di lapangan, dan diikuti Johor dengan 227 kes dan Sarawak sebanyak 219 kes. Jadi ini yang boleh kita raikan. Sebelum ni macam bulan lepas kita lihat 5,000, 4,000. Setakat ini 1,924 kes. Betul. Jadi selepas 52 hari Malaysia kembali melaporkan kes harian kurang dari 2,000 dan masihkah anda ingat kita telah pun ataupun pernah mencatatkan angka sebegini rupa iaitu 1,997 pada 3 Januari. Jadi agak dah lama dah kita tidak mencapai angka jumlah positif ini di bawah 2,000 dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham berkata pelaksanaan ordinan darurat pada 11 Januari membawa kepada trend penurunan kes harian dan ini merupakan perkembangan yang sangat positif dan diharapkan situasi COVID-19 ini akan terus bertambah baik. Kan, insya-Allah. Okay, doakan yang terbaik. Lagi-lagi sekarang kita dah menerima dos vaksin yang pertama. Bagi fasa yang pertama, kita melihat antara pemimpin kita dan juga mereka di Barisan Hadapan menerima vaksin ini. Selepas ini, harap agar anda juga merasakan tidak sabar untuk menerima vaksin tersebut. Lepas ni fasa kedua untuk keluarga emas dan seterusnya kita. Kita harapkan agar semua bersatu padulah untuk mendoakan yang terbaik dan menjalankan tanggungjawab kita untuk mendapatkan vaksin ini supaya akhirnya kita tak perlulah lagi lepas ni nak bagi statistik COVID-19. Betul. Kita doakan sebenarnya. Kita sebab dah rasanya lama sangat dah hari-hari kita bercakap berkenaan dengan COVID-19 kan, angka turun naik dan sekarang ni naik kan. Tapi berkaitan dengan COVID-19 ni, kalau anda yang masih lagi belum membuat turun aplikasi MySejahtera tu, buatlah sekarang. Sebab apa? Sebab kalau anda tidak membuat turun aplikasi itu, berkemungkinan anda terlepas untuk vaksin ini. Tetapi sebenarnya walaupun bukan sahaja kita nak mendaftarkan diri untuk dapatkan vaksin ini daripada aplikasi MySejahtera, ada platform lain seperti anda boleh mendaftarkan diri anda dekat laman Sesawang ataupun anda boleh pergi ke kawasan klinik buah pera dan sebagainya. Tapi paling mudah sekarang ni dekat telefon bimbit kita. MySejahtera saja. Tapi yang mana mungkin kalau tak ada lagi nampak macam ikon vaksin dan sebagainya, kena update lah MySejahtera ini. Okey, awak dah daftar belum? Oi, dah. Ya, saya semalam. Semalam? Tak sabar. Tak sabar kan? Ikutkan dari segi mereka yang mendaftar, difahamkan sejak semalam dah hampir lebih 700,000 yang dah mendaftar untuk vaksin ini dan kita harapkan kita dapat mencapai sasaran untuk kita mengekalkan imuniti kelompok tu. Kita tak nak awak buat yang tu tak buat kan. Tak boleh macam itulah, kalau boleh semua tu buat. Dan lepas kita vaksin ni, SOP perlu dijaga seperti yang dipaparkan di berita harian berkenaan dengan SOP dan juga apakah yang akan dikenakan sekiranya kita langgar SOP ni. Baik, kalau sebelum ini kalau anda melanggar SOP berkenaan dengan rentas negeri dan sebagainya, anda bakal didenda RM1,000. Tetapi ada yang mencadangkan jumlah itu terlalu ringan dan membuatkan mereka ini
ini tak apalah, RM1,000 tak apalah kan. Tetapi selepas ini kompaun RM10,000 bakal dikenakan kepada anda yang melanggar SOP. Ini bagi mencegah pengawalan COVID-19 untuk kali ini. Manakala RM10,000 tu untuk persendirian, manakala syarikat atau pertubuhan boleh dikenakan sehingga RM50,000, Sofia. Wow. Jadi jangan main-main sekarang ya. Dan denda lebih tinggi itu diwartakan di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pidaan 2021 yang dibawa naik dalam laman sesawang Warta Kerajaan Persekutuan semalam. Okey. Jadi ini bukannya kerajaan nak duit anda kan, nak denda dan sebagainya, tetapi ini adalah untuk membagi anda kesedaran ya, untuk memberikan anda kesedaran supaya anda mematuhilah SOP yang telah pun dikeluarkan daripada pihak kerajaan sendiri ya. Banyak lagi perkara yang harus kita lakukan sekarang ini, bukan sahaja duit RM10,000 tu bukan senang kan kita nak cari dan sebagainya. Bukan mudah ya. Jadi sekarang ini anda kena patuhi SOP. Kalau tak, anda akan denda RM10,000 ataupun maksimum sampai RM50,000. Ya, bukan setakat denda, ini untuk keselamatan kita bersama. Baik, saya teruskan pengusian di NST. Ini berkenaan dengan program imunisasi kebangsaan Smooth Start COVID-19 vaccinations for frontliners commenced yesterday in Selangor to be followed by other states, and all those who have received the Pfizer-BioNTech shots reported no adverse side effects, dan dikongsikan di halaman kedua dan ketiga. The second day of the National COVID-19 Immunisation Program saw more states receiving vaccines to immunize the frontliners. Dan ini antara negeri-negeri yang telah pun menerima vaksin ini, bermula dengan Selangor, dengan juga Kelantan, Sabah, Pulau Pinang, Terengganu dan juga Kedah. Dan kita melihat di sini antara penerimaan yang sangat positif, setiap negeri ini dah bermula untuk meluaskan lagi akses vaksin kepada mereka di barisan hadapan. Ini adalah permulaan yang cukup baik, alhamdulillah. Dan bukan itu saja, dikongsikan oleh Perdana Menteri kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri tidak mengalami sebarang efek, sebarang kesan sampingan dan sebagainya. Jadi ini yang boleh kita kongsikan. Semoga ini menjadi salah satu yang membakar semangat kita untuk bersama-sama bersatu menurut perintah kerajaan mengambil vaksin ini untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Di halaman kedua dan ketiga NST. Okey, daripada perkembangan suntikan vaksin yang telah pun diberikan kepada Perdana Menteri kita dan juga kepada mereka yang telah pun menerima vaksin, saya nak kongsikan ini satu berita yang menyedihkanlah di harian Metro dipaparkan dekat sini, dan saya percaya anda pun telah melihat videonya di mana calon SPM tatap jenazah bapa sebelum menduduki peperiksaan, dan anak ini memegang pesan ayah. Muhammad Haikal Iskandar Zamri, 18 tahun, yang diberi kesempatan menatap jenazah bapanya buat kali terakhir ketika dibawa ke pekarangan sekolah beberapa minit sebelum dia menduduki kertas peperiksaan SPM sejarah ya, berazam melakukan yang terbaik dalam peperiksaan itu sebagai menuruti pesan arwah bapanya yang menggantikannya untuk menjaga keluarga selepas ini. Ini dia paparan video yang anda semua dapat saksikan. Jadi bayangkanlah ya, kita sedang menduduki satu peperiksaan yang besar, satu peperiksaan yang menentukan masa depan kita. Tetapi kita mendapat perkabaran bapa kita meninggal dunia. Jadi andai kata kalau kita berada di tempat adik Haikal ini, apakah perasaan kita? Dan satu semangat yang mungkin boleh ditunjukkan dekat sini, satu macam pihak sekolah pun memberikan kebenaran untuk adik Haikal ni menatap kali terakhir arwah bapanya. Dan sebenarnya bukan adik Haikal tidak mahu melawat arwah bapanya di hospital, tetapi itu adalah saranan daripada pihak hospital sendiri, sebab sekarang ni COVID dan sebagainya dah harus mengikuti SOP, tetapi kelonggaran telah pun diberikan, ada budi bicara lah diberikan untuk kita menatap wajah terakhir ayah kita. Jadi marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah bapa adik Haikal. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita harapkan bahawa adik Haikal kekal kuat dan semoga dapat menduduki peperiksaan SPM dan semoga mendapat keputusan yang cemerlang nanti. Ya. Okey, baik. Dan kita akan teruskan perkongsian di Malaysia hari ini, di hari yang agak ceria ini. Kita meraihkan budaya kita dan sebagainya. Kita juga ingin menyapa rakan kita yang juga sangat berbudaya orangnya. Kini berada di Kelantan, dah lama rasanya beliau tak berada di sini. Kita nak bertanya khabar bersama dengan Fetri Yahya yang kini berada di Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum. Fetri? Dah ada ke di talian sekarang? Tu dia. Wow. Berbaju bunga-bunga. Berbunga-bunga pagi ni. Assalamualaikum. Dapat dengar saya dengan jelas? Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Apa khabar Fetri?
Batuk. Baik, alhamdulillah sihat. Okey. Okey, baik Fitri, mungkin ada sedikit gangguan Dapat saya dengan jelas? teknikal di sana. Kita nak terus sajalah bersama dengan Fitri di sana dengan laporan anda di Kota Baru. Silakan Fitri. Baik. Okey, terima kasih Fadli dan juga Sofia. Hari ini saya nak berkongsi tentang keindahan batik sebenarnya. Dan saya juga nak berkongsi tinjauan saya tentang minggu depan kita mungkin nak mula sekolah untuk anak-anak di sekolah rendah. Dan pastinya saya mahu juga membuat tinjauan seperti Pulau Batik, kawasan yang betul lengang dan juga kawasan-kawasan yang saya tinjau pun memang tidak begitu banyak. Tapi hari ini saya berkongsi tentang batik di samping kisah-kisah berkaitan dengan persiapan ibu bapa untuk ke sekolah. Tapi sebelum kita bercerita tentang keindahan batik, sebelum kita bercerita tentang warisan budaya yang harus kita pertahankan, sesuai dengan tema hari ini untuk mengangkat material kain yang pelbagai sebagai khazanah warisan bangsa, saya juga nanti nak berkongsi bagaimana situasi di Kota Baru yang memang saya nampak kalau biasa Kota Baru ni memang penuh dengan orang. Kota Baru ni penuh dengan pelancong sebab ada tarikan untuk orang melihat makanan yang lazat, tentang budaya yang cantik. Dan hari ini saya nak tanya kepada seorang bapa muda yang sempat saya bawakan ke studio kecil di Rumah Gahar ini, Encik Hashim Muhammad. Okey, sebagai seorang bapa muda, macam mana melihat persiapan untuk anak-anak? Betulnya anak umur berapa Encik Hashim? Anak umur 7 tahun. 7 tahun. Okey, macam mana dengan persiapan untuk ke sekolah? Persiapan tu agak kelang kabut lah sebab notis yang KKM bagi tu agak short notice. Cuma nasib baik bagi tahu untuk dalam bulan 3 ni tak perlu pakai baju sekolah lagi. Okay. Tapi semasa saya cari pakaian sekolah untuk anak-anak tu agak banyak kedai yang tutup dan walaupun harga berpatutan tapi tak ramai yang membeli lah. Tak ramai beli kenapa agaknya? Sebab mungkin diorang nak simpan duit lah untuk benda yang lebih penting dan juga disebabkan ramai yang jual pun tak ramai yang buka-buka kedai. Okey. Macam mana Pak dengan sambutan terhadap yang tadi kita sebut tentang kedai pakaian kan? Adakah memang ada yang mengambil keputusan untuk tutup kedai sebab tak berbaloi untuk ini? Macam mana? Saya pun ada juga sembang dengan penjual. Dia kata kalau buka kedai pun sebab dalam tempoh setahun ni memang tak ada orang beli pun. Kalau dia orang buka kedai pun dia pergi kedai pun sebab penjual pula kena keluarkan duit. Minyak kereta, makan minum, tapi pembeli tak ada. Ya. Mungkin ada interaksi dengan pihak PIBG contohnya. Yalah mungkin anak-anak ni dah lama tak sekolah kan? Betul. Terutama yang mungkin dah masuk darjah 2 dan sebagainya. Jadi mood untuk ke sekolah tu macam mana? Supaya anak-anak kata pergi sekolah. Ada yang macam tak nak dapat dah selesa dengan sebegini kan? Betul. Saya anak seorang baru tapi anak buah saya ramai yang sekolah, ada yang baru masuk darjah 1. Tapi ramai yang macam dah selesa lah duduk kat rumah. Tapi bagi yang ada internet connection yang bagus, yang ada peralatan untuk buat PDPR tu okey lah. Cuma yang connection tak bagus tu menyebabkan masalah lah bagi diorang. Buka sekolah lagi bagus lah. Ya, jadi anak-anak memang teruja untuk ke sekolah. Ada yang teruja, ada yang macam dah malas nak pergi lah sebab dah selesa duduk kat rumah kan. Okey, baik. Apa-apa kebincangan dan semoga sukses dipermudahkan untuk urusan Cik Hashim dan keluarga. Dan saya sebenarnya masih menyaksikan ya keindahan ataupun orang berniaga sebenarnya. Di kiri kanan jalan saya dapat lihat ramai yang berniaga bagi pihak perhotelan. Mereka mengambil keputusan untuk kreatif yang mana membuka perniagaan di hadapan premis mereka supaya dapat juga pendapatan. Walaupun hotel memang agak sunyi, mereka kreatifkan untuk cari pendapatan dengan cara yang tersendiri. Dan juga saya melihat bahawa bila kita pergi ke kawasan yang memang terkenal dengan pelancong, bila ada kesepian itu juga menjejaskan sebenarnya kepada industri yang berangkai. Saya kata kalau pembuat batik, dia terpaksa juga hanya dalam online. Yang tak biasa buat online, sebab dulu kan orang datang ke sini tapi mereka terpaksa bermigrasi lah dari segi perniagaan. Mungkin batik-batik kampung terpaksa masuk ke dunia digital supaya ada permintaan dan juga survival. Sebab ada yang banyak yang pergi disara, banyak yang perlu ditanggung pekerja-pekerja mereka dan sebagainya. Okey, nanti saya akan kongsi kepada anda apakah perbezaan antara corak batik ni. Nampak macam biasa tapi mungkin ada perlambangan. Mungkin ini walaupun hanya batik biasa kita nampak macam geometrik saja, tapi rupanya ada makyum di dalam batik ini. Bagaimana makyum ada dalam batik ini saya akan kongsikan nanti. Jadi kita langsung untuk kali ini saya akan kembali ke Sri Baik. Untuk rakan tugas.
bersama kasih. berkongsi ilmu. Silakan. Terima kasih Fetri. Baik, kita dapat melihatlah juga Kota Baru Kelantan antara kawasan yang memang kita boleh lihat segala jenis seni, batik dan sebagainya. Jadi itu antara estetika baju kurung yang boleh kita raikan juga. Betul. Banyak keunikan yang menarik ada di Kelantan. Baik, untuk waktu ini seperti mana yang Fetri katakan tadi, beliau sempat untuk menemu ramah seorang bapa yang ingin menghantar anaknya ke sekolah, dan kita ingin lihat satu bingkisan menarik ini, iaitu persediaan ibu bapa terhadap anak yang kembali ke sekolah. Jom kita saksikan. Murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Minggu lalu, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan arahan bagi pembukaan semula sekolah secara berperingkat bermula 1 Mac ini. Bagi Nusyairah Zana Abidin atau mesra disapa Ira, ibu kepada 2 orang anak ini amat menyambut baik akan keputusan ini. Selepas Menteri umumkan untuk bersekolah, so saya tanya dengan anak saya, Zikri macam mana? Nak tak pergi sekolah? Dan dia cakap, nak, sebab sebelum ni dia berinteraksi menggunakan online. Bersyukurlah sangat. Anak saya darjah 1 last year. Okey, tidak dapat merasai nikmat sekolah. Tiba-tiba pandemik melanda, terpaksa untuk belajar di rumah, dibimbing oleh saya dan suami. Teruja dan gembira, itu yang dapat digambarkan anak jati Keluang Johor ini setelah hasrat anaknya bersekolah secara bersemuka akhirnya tercapai. Untuk umur dia sekarang darjah 2, keperluan pergi ke sekolah face to face dengan guru amatlah dinanti-nantikan oleh beliau pun. Saya kena bagi pendedahan untuk dia. Sekolah dengan keadaan norma baru, tak boleh bersentuh dengan kawan, tak boleh bergurau-gurau, berlari-lari, sebab dengan situasi sekarang inilah parents terpaksa mengeluarkan extra effort, persediaan dari segi mask dia, dari segi hand sanitizer dia, untuk dia bersedia pergi ke sekolah. Minggu depan hari Senin 2 kali saya nak pergi sekolah. Best tak bila tahu dah boleh pergi sekolah? Best. Sebab seronok pergi sekolah. Hari-hari saya pergi sekolah. Jumpa kawan-kawan. Main lukis-lukis kat sekolah. Selalulah cuti Zoom itu. Jadi saya pasti ibu bapa mahukan yang terbaik buat anak-anak mereka, lebih-lebih lagi dengan pembukaan semula sekolah pada 1 Mac ini. Dan bagi Puan Ira, dia amat menitik beratkan keselamatan dan juga pembelajaran anaknya Zikri dan mengajarnya amalan kawalan kendiri sebelum dia bersedia ke sekolah pada Isnin ini. Untuk anak saya Zikri, Mami mengharapkan Zikri dapat sekolah dalam keadaan yang baik. All the best untuk anak Mami, Zikri. Saya tak sabar nak pergi sekolah. Wow, saya tak sabar pun nak pergi sekolah. Itulah dia. Saya percaya bukan saja adik itu yang tak sabar dan juga teruja. Saya percaya ramai di antara adik-adik yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini pun tak sabar lagi nak ke sekolah. Ingat 1 Mac nanti adik-adik dah mula ke sekolah. Okey, itu dia persiapan persediaan ibu bapa yang mana untuk menghantar anaknya ke sekolah. Tapi kita harus mengikuti norma baru, SOP yang baru untuk nak menghantar anak kita ke sekolah. Jadi apakah antara SOP tersebut? Jadi kita nak bersama dengan Dato' Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fazli. Ya, sama-sama. Baik, Dato'. Kita melihat keterujaan keluarga Puan Ira dan juga anaknya untuk kembali ke sekolah, sesuatu yang sangat menyeronokkan kita di Kementerian Pendidikan. InsyaAllah. Ya, betul. Ramai yang tak sabar kan nak ke sekolah sebab sebelum ini mereka mengikuti sistem pembelajaran PDPR sahaja di rumah kan. Jadi selepas ini dah boleh bersemuka bersama dengan guru mereka. Jadi permulaannya mungkin Dato' boleh kongsikan antara SOP yang harus diberikan garis panduan kepada murid dan juga ibu bapa ketika memulakan sesi persekolahan nanti, Dato'.
Alright, terima kasih Sir Fazli. Sebenarnya Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 yang telah direka dan dihasilkan dengan kerjasama bahagian-bahagian di Kementerian, kemudian bersama dengan Kementerian Kesihatan atau Nasihat Kementerian Kesihatan dan diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan perkara ini merupakan perkara yang sangat penting diberikan perhatian sebab kita akan membawa kembali murid untuk datang ke sekolah. Dan dalam keadaan yang sebegini rupa, kesihatan dan keselamatan mereka ketika berada di sekolah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab itulah Kementerian menyediakan pelbagai kaedah dan pendekatan melalui SOP yang ada untuk memastikan bahawa pengimbas suhu badan, pensanitasi tangan, pelitup separuh muka, pencuci, antiseptik dan sebagainya disediakan di sekolah. Dan kalau kita perhatikan, keutamaan kita di sini ialah keselamatan dan kebersihan murid itu menjadi keutamaan. Dalam aspek ini, dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ini, perkara-perkara yang dipentingkan ialah dalam kita merancang penyediaan garis panduan ini dilakukan dengan teliti dan perlu dipadusi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita melibatkan lebih 5 juta murid sekolah dan lebih 500,000 guru, pensyarah dan sebagainya yang menjadi nadi yang menggerakkan sekolah dan juga institusi pendidikan yang lain. Jadi dalam hal ini, pentadbir sekolah dan juga pihak sekolah perlu menyediakan atau perlu memastikan guru, murid dan warga sekolah dalam keadaan yang sihat dan selamat untuk hadir dan berada di sekolah. Yang pertama, hadir mereka itu dalam keadaan mereka itu cukup sihat untuk hadir dan perlu melalui saringan suhu badan bila berada di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Dan juga kita melihat atau meneliti tanda-tanda sama ada murid itu bergejala ataupun tidak. Dan indikator yang jelas pada kita ialah kita melihat adakah mereka ini mempunyai suhu badan yang kurang daripada 37.5 darjah Celsius. Dan dalam keadaan ini juga pentadbir sekolah perlu memastikan bahawa kawasan sekolah termasuk bilik darjah dan sebagainya itu dalam keadaan yang cukup bersih. Dilakukan proses pembersihan pada sekolah pagi dan juga sekolah petang, disusuli dengan bilik PDP, bilangan murid dalam bilik darjah itu kita minimumkan pada tahap yang sesuai dengan kapasiti sekolah bilik darjah itu dengan penjarakan fizikal 1 meter dan kita letakkan juga pensanitasi tangan, pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. Di samping kita melihat pelbagai maklumat berkaitan dengan kaedah dan pendekatan untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19 ini diletakkan di mana-mana termasuk di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Jadi itu yang kita lakukan. Dan guru pula cuba menyesuaikan sedaya upaya PDP mereka supaya sesuai dengan keadaan semasa di dalam bilik darjah untuk merancang pelbagai kaedah dan pendekatan sesuai. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu dirancang dengan teliti agar mematuhi segala aspek yang berkaitan dengan penjarakan fizikal, kebersihan dan pencucian segala peralatan yang digunakan. Dan dalam hal ini, kegiatan kurikulum dan sukan kita teliti sama ada perlu atau tidak bergantung kepada arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Tetapi perkara penting yang kita berikan ialah penjarakan fizikal, kebersihan dan juga keselamatan. Fazli, satu perkara lagi, ibu bapa sangat penting yang ditunjukkan oleh Pak Ira tadi cukup jelas kepada kita. Anak yang sihat saja datang ke sekolah, diberikan perhatian terhadap tahap kesihatan mereka. Mereka dibekalkan, tadi saya nampak dibekalkan dengan pelitup separuh muka. Diingatkan tentang penjarakan fizikal sepatu berada di sekolah. Dipantau tahap kesihatan mereka dari semasa ke semasa. Tolong jangan hantar anak yang tidak sihat ke sekolah pada ketika ini apabila kita buka sekolah mulai 1 hari bulan Mac nanti. Ya, betul. Itu yang kita harapkanlah semua orang mematuhi SOP yang telah pun diberikan. Datuk, nak tahu jugalah kan kalau sebelum ini mungkin ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tu untuk murid tahun 1 kebiasaannya akan menunggu kan, jadi untuk nak melihat anak itu adakah sesuai ataupun berada di kelas kan, sebelum ini berada kat rumah dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Datuk melihat SOP tersebut dari segi mungkin orientasinya? Jadi bagaimanakah? Adakah selepas ini segalanya telah pun berubah, Datuk? Okey.
Terima kasih. Dalam hal ini kita melihat keterujaan, sangat teruja ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah, dan anak-anak juga sangat teruja untuk berada di dalam bilik darjah. Bagi murid yang belum pernah ke sekolah, bagi murid tahun 1 pernah sekolah, dan murid tahun 2 juga kita lihat bahawa mereka sangat seronok untuk kembali ke sekolah, berjumpa dengan kawan-kawan, dan insyaAllah pada 1 hari bulan Mac ini mereka akan datang ke sekolah, diikuti pada 8 hari bulan Mac nanti untuk murid tahun 3 hingga tahun 6. Mengapa kita memilih murid tahun 1, tahun 2 prasekolah untuk datang lebih awal? Mereka ini perlu menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran yang baharu, pengalaman pertama untuk mereka berada di sekolah dalam suasana yang baharu, dan mengadaptasi segala keadaan yang baru itu dan menyesuaikan diri mereka untuk memberikan fokus. Sebenarnya pihak sekolah perlu berikan fokus untuk pastikan mereka ini faham tentang aspek-aspek berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Dan kesan ibu bapa, betul seperti yang ditanyakan tadi. Ibu bapa kalau dahulu boleh masuk ke dalam kawasan sekolah, menghantar anak masuk ke dalam bilik darjah dan sebagainya. Untuk kali ini kita mohon sangat ibu bapa faham situasi yang ada, mengambil kira faktor keselamatan, mematuhi SOP. Ibu bapa hanya menghantar anak mereka di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Dan kita telah menyediakan mekanisme. Bukan semua murid datang pada suatu masa yang serentak. Kita datangkan mereka ini secara berperingkat. Mungkin satu kelas dahulu, atau mungkin bergantung kepada jumlah murid di sekolah itu, mungkin 1 atau 2 kelas datang pada pukul 7.30, kemudian pada pukul 8, atau satu kumpulan yang lain pukul 8.30 pada kumpulan yang lain. Dan dalam hal ini, ibu bapa tidak perlu masuk ke dalam kawasan sekolah, dan saya katakan tadi, datang secara berperingkat. Dan dalam hal ini guru yang akan menyambut murid di pintu utama untuk membawa mereka ke bilik darjah. Mungkin dalam situasi ini mungkin agak mungkin pada peringkat awal mungkin sukar, tetapi kita berikan 3 hari pertama itu dalam keadaan yang sebegitu, Fazli. Dan kita lihat dalam hal ini komunikasi antara pihak sekolah dengan ibu bapa perlu dilakukan lebih awal untuk memastikan bahawa di dalam sekolah tidak ada ibu bapa yang masuk, tetapi di luar sekolah juga kita pastikan bahawa tidak terlalu ramai ibu bapa yang berkumpul untuk keseronokan untuk menghantar ke sekolah. Dan satu lagi, sebenarnya KPM menyediakan modul program transisi murid tahun 1 ini yang kita boleh muat turun daripada laman sesawang Kementerian Pendidikan yang kita letakkan mulai pada Januari 2021. Dalam modul ini kita letakkan bagaimana kaedah untuk menunjukkan murid-murid boleh menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru, untuk berinteraksi dengan rakan dan juga guru, untuk memastikan mereka sesuai dalam situasi yang sangat baru kepada mereka. Dan sokongan ibu bapa sangat penting, Pak Azli. Betul, itu sangat penting sebenarnya. Dan ibu bapa harus memberikan sepenuh kepercayaan kepada guru-guru lah untuk menjaga anak-anak anda. Baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan kepada kami. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih kembali, dan saya harap segala-galanya yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Datuk Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kepada adik-adik semua, untuk adik yang berada di yang nak memasuki kepada sekolah prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2, ingat dia 1 Mac nanti. Dan untuk anda yang berada di Pantai Timur, bermula Ahad nanti, anda harus mematuhi segala SOP yang telah pun digariskan. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan Sofia. Sofia akan bercakap berkenaan dengan pameran baju kurung busana sepanjang zaman. Segalanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar
menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Baik, itulah tadi pesanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan cara untuk anda mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin tidak lama lagi. Anda masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini kita akan membincangkan berkenaan satu pameran ini yang sangat-sangat menarik, pameran baju kurung busana sepanjang zaman. Dan bersama kami menerusi panggilan video Puan Rosida Abdullah, pengarah Muzium Tekstil Negara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan, mungkin kita nak kongsikan sedikit sedikit maklumat berkenaan Muzium Tekstil Negara yang mempunyai pameran baju kurung busana sepanjang zaman ini. Bila, bagaimana dan mungkin sedikit sebanyak pencetusan ideanya. Daripada mana, Puan? Terima kasih Pak Meshai. Baju kurung busana sepanjang zaman merupakan idea yang datang daripada salah seorang pegawai daripada Jabatan Muzium Malaysia yang telah pergi ke luar negara menghadiri simposium. Di situ kita mengenali ramai lah pakar rujuk yang dapat kita kongsi bersama dan daripada situlah timbul idea untuk menghasilkan atau memilih tajuk baju kurung busana sepanjang zaman. Baik. Berapa banyak koleksi yang ada setakat ini dalam pameran ini, Puan? Dan mungkin apakah antara tarikan yang pastinya akan menarik perhatian ramai dalam pameran ini? Sekarang ni kita telah pamerkan lebih kurang dari 50 pakaian koleksi Jabatan Muzium Malaysia dan juga persendirian. Sebab pakaian ni biasanya kita dipamerkan untuk hadapan orang ramai. Sebanyak 23 baju kurung Teluk Belanga dipamerkan untuk yang wanita dan baju kurung Cekak Musa terdapat 3 koleksi. Manakala baju Melayu Teluk Belanga lelaki ada 4 dan juga baju kurung Cekak Musa lelaki juga ada 4. Mana yang lainnya adalah busana yang evolusi busana yang diadakan di Muzium Tekstil Negara ini. Dan secara peribadinya bagi Puan Rosida, yang mana menjadi minat bagi Puan khususnya? Bagi saya baju kurung lah kan. Baju kurung merupakan pakaian busana tradisional masyarakat Malaysia yang sangat sinonim dan menjadi warisan turun-temurun. Jadi pakaian ni, lagipun pakaian ni telah diangkat menjadi identiti nasional negara yang diiktiraf sebagai objek warisan tidak ketara dalam Senarai Seni Halus Warisan Kebangsaan pada tahun 2015. Baik. Puan, pastinya ramai yang tidak tahu sebenarnya bagi Muzium Tekstil Negara di bawah Jabatan Muzium Malaysia ini bukan sahaja mempertengahkan budaya masyarakat Melayu tetapi pelbagai kaum juga di negara kita. Mungkin Puan nak perincikan sedikit sebanyak apakah peranan Muzium Tekstil Negara setakat ini dalam mempertengahkan budaya kita semua sebagai rakyat Malaysia? Okey, di Muzium Tekstil Negara ini kita pamerkan pelbagai jenis tekstil dari pelbagai masyarakat di Malaysia seperti Melayu, Cina, Baba Nyonya, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak. Jadi antaranya dalam Muzium Tekstil ini kita ada 4 galeri tetap di mana kita namakan antaranya adalah Galeri Puan Budi yang mempamerkan sejarah tekstil Malaysia dan juga 19 proses tekstil yang terdapat di Malaysia. Manakala galeri kedua adalah Galeri Pelangi menceritakan pasal kain batik sempena. Pelangi adalah salah satu pada kain batik. Jadi kita masihkan kain batik dan juga pelangi merupakan warna-warna pelangi. Jadi
Jadi kita pamerkan juga koleksi-koleksi mengikut pada etnik di Malaysia seperti yang saya masukkan tadi. Manakala galeri ketiga adalah galeri Teluk Berantai. Teluk Berantai diambil daripada nama corak pada kain songket, dan Teluk Berantai ini mewakili pada tekstil Melayu yang terdiri pelbagai jenis tekatan, tenunan dan sebagainya. Manakala galeri keempat adalah galeri Ratna Sari yang mempamerkan perhiasan diri daripada kepala hingga ke kaki. Itu tak kiralah sama ada mahkota ke, hiasan pada dada ke, pada pinggang, pinggul, kaki dan sebagainya. Dan ada lagi satu galeri yang saya indah, iaitu galeri yang pameran busana, pameran baju kurung busana sepanjang zaman ini telah kita adakan di Galeri Saindra, di mana ini merupakan galeri sementara yang mempamerkan pameran baju kurung sekarang ini. Baik. Pastinya satu pameran yang sangat menyeluruh kita melihat antara inisiatif oleh Museum Tekstil sendiri. Dan kita difahamkan setakat ini diumumkan oleh kerajaan yang museum antara yang dibenarkan untuk dibuka tidak lama lagi. Mungkin Puan nak kongsikan sedikit sebanyak SOP ataupun penetapan beberapa unsur penting untuk memastikan keselamatan semua bagi mereka pengunjung yang akan datang ke Museum Tekstil Negara, Puan. Okey, untuk pelawat yang akan hadir nanti yang kita akan malu-malukan kehadiran pelawat ke Museum Tekstil Negara, antara SOP yang kita tetapkan adalah penjarakan 1 meter sepanjang pintu masuk ke Museum Tekstil Negara, mengambil suhu dan juga imajan My Sejahtera agar kita menetapkan SOP itu supaya mereka patuh pada SOP, dan kita memberi kebenaran untuk masuk ke dalam Museum Tekstil adalah lebih kurang dalam 40 orang sahaja untuk sekali masuk. Itu antaranya lah yang kita sediakan. Baik, akhir sekali kita dapatkan segala informasi di laman Facebook dan juga laman sesawang Museum Tekstil Negara, ya Puan? Ya, okey. Penonton boleh melayari laman sesawang kita di www.museumtekstilnegara.gov.my atau Facebook Museum Tekstil Negara atau Instagram National Textile Museum. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rosida sendiri memberikan sedikit penerangan apakah yang terdiri dalam pameran baju kurung busana sepanjang zaman ini. Terima kasih Puan Rosida Abdullah, Pengarah Museum Tekstil Negara, sudi meluangkan masa bersama kami di MHI. Terima kasih Puan. Itulah tadi, pastikan anda tidak terlepas peluang ini apabila telah pun ditetapkan semua SOP-nya. InsyaAllah semua akan terselamat dan keadaan yang bersih saja bila kita semua mematuhi SOP yang ditetapkan apabila Museum Tekstil dibuka nanti. Baik, kita akan ada banyak lagi pengisian untuk anda, tetapi khususnya untuk selepas ini adalah satu perkongsian berkenaan satu produk di pasaran yang kini menjadi pilihan ramai. Mari kita saksikan perkongsian sambal 3 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang bertanya sekalian, hari ini saya datang atas syarikat Tok Zul Food and Beverage Senia Melhat. Sawadika pinong tuk tukun. Ini toncau lah yakin kong piau kap. Hari ini saya cakap siap sedikit. Pasal apa? Pasal saya perkenalkan produk yang di negara Thailand ini top, iaitu ada 2 yang kami buat di kilang kami sendiri di Jitra Kedah, iaitu antaranya dipanggil Nampelawan. Untuk mereka yang nak cicah garam belacan ni, yang suka cicah garam belacan, suka makan masam-masam, maka kaedahnya sedap menggunakan iaitu kita panggil colek lah, kita panggil garam belacan lah, tapi formula Thailand. Kalau anda Google dapat Nampelawan, Tok Zul Nampelawan. Baik, dan kemudian juga kita perkenalkan iaitu Thai sauce yang dijalankan di kilang kita sendiri. Baik, dua-dua ni yang famous ni kita baru keluar dalam seminggu saja. Jadi mereka yang suka garam belacan, yang makan apa ni buah, tengok itu pati dia nampak. Dia ada itu gula Thai, dia ada udang, dia ada cabai, dia ada macam-macam bahan yang kita rumuskan. Bagi mereka yang suka garam belacan, nampak pekat saja, Allahu Akbar. Bila masuk macam tu, nampak masuk macam tu. Lepas tu masuk dalam mulut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aloi yang kau sedap kau. Yang suka jambu, mereka boleh makan jambu. Dan jadi semuanya dikeluarkan oleh kilang kita sendiri, Tok Zul. Jadi penonton semua yang duduk rumah yang teringin nak makan Nampelawan, 1 botol RM15, 2 botol RM30, 3 botol 1 kotak RM45. Jadi boleh WhatsApp ni. Yang nak jadi ejen kami, cepat-cepat WhatsApp. Ejen ada harga istimewa. Yang nak jadi ejen Nampelawan dengan sos Thai kami, sos Thai RM13 1 botol, Nampelawan RM15. Jadi cepat-cepat WhatsApp kami
kaki-kaki cicak orang Melaka semua. Pinong tutukun leo-leo toma WhatsApp makap. Baik, produk terbaik daripada kami Tok Zul Food and Beverage. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia tadi Sawadikap. Kita bercerita tentang sambal. Kali ini saya berada di bumi Serami Megah di Kelantan Darul Naim yang mempesona, dan kita bawakan tema batik. Saya memakai batik Gahara, dan ini adalah lambang kepada Ketam Guri, betul ya? Ketam Guri ini adalah simbolik pada rekaan di zaman Langkah Suka lagi, yang mana ratusan tahun. Biasa terlihat Ketam Guri ini ada di dalam kerawang-kerawang rumah masyarakat Melayu tradisional, dan juga di baju juga ada. Nampak macam simple tapi ada pelambangan simbolik budaya yang cukup indah. Dan saya nak bersama dengan pengasas rumah Gahara, Nik Faiz, yang juga pengusaha batik terkenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Jadi bila sebut tentang batik di Kelantan, kita juga tentang PKP. Bagaimana nafas batik sekarang ini? Adakah terus survivalnya begitu cantik sekali, ataupun dugaan juga ketika COVID-19 ini? Okey. Boleh saya katakan yang industri batik di Kelantan ini terjejas teruk kerana memang produk batik kita mendapat perhatian daripada golongan pelancong. Jadi bila kurangnya pelancong yang datang, macam saya sendiri juga, pelancong hanya bukan dari sekitar Malaysia tapi juga dari luar negara. Jadi dengan tiadanya pelancong dari luar negara itu memang memberi impak yang besar. Jadi apa yang kita perlu buat adalah untuk mengubah cara produk yang dikeluarkan supaya lebih sesuai dengan masyarakat tempatan sekarang. Okey, apa beza batik pukul ataupun batik cap di sini? Okey, ini yang seperti yang ditunjukkan di sini adalah batik cap ataupun batik pukul yang orang Kelantan panggil. Dan perbezaannya adalah dia menggunakan tembaga, blok tembaga yang di-applykan kepada kain. Berbanding batik lukis ataupun batik canting yang seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha sekarang. Mencabar tak untuk menghasilkan batik begini? Ya, cabaran dia adalah dari segi pembuatan design, bermula dari pembuatan design di mana dia agak lebih complicated lah, macam yang apa yang saya buat untuk make sure design tu bila diletakkan di atas kain akan nampak cantik. Jadi imajinasi tu perlu lebih luas dan tinggi level imajinasinya. Ya, dan juga banyak corak-corak yang unik ya. Yang mana ini berkaitan dengan sejarah warisan bangsa sebenarnya. Orang nampak macam simple tetapi ada perincian di dalamnya. Saya mengambil masa selama 2 tahun untuk melakukan rekaan yang bermotifkan Ketam Guri, dan ia bermula sejak tahun 2010 lagi, di mana saya rasa saya nak keluarkan sesuatu yang boleh menonjolkan Kelantan. Betul. Seperti mana yang kita dapat di negara-negara luar berkenaan dengan desain-desain yang lain. Maksudnya desain yang kuat di satu tempat. So kita nak mencari satu desain yang kuat untuk menonjolkan Kelantan. Ya, jadi saya keluarkan motif Ketam Guri daripada Langkah Suka. Itu dia. Okay, sama-sama kita bersama dengan Nik. Kita juga nak memanggil seorang artis yang mana beliau terkandas sebenarnya di negeri ini sebab membuat kajian lapangan dalam bidang seni. Arjali. Ya, saya. Okey, minta maaf ganggu. Sebenarnya tetamu saja. Macam mana melihat batik ini berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi? Okey, sebenarnya Arja rasa macam sebagai seorang anak muda dan selebriti, so Arja biasa menggunakan media sosial saya, pengaruh yang wujud di situ untuk bukan hanya sekadar kita panggil mempamerkan batik, tapi saya juga telah melakukan beberapa workshop batik di sini bersama dengan Arus Gahara. Jadi kita tarik anak-anak muda ataupun golongan yang especially luar pada Kuala Lumpur belajar datang sini macam mana, apa itu batik sebenarnya. Ya, saya ingat dulu masa ketika dibenarkan rentas negeri, ramai yang datang ya untuk betul-betul rasa yang asli batik. Jadi apa keunikan kalau lihat di Gahara ini? Okey, kalau lihat Gahara sebenarnya kalau kita nampak banyak perbezaannya daripada batik-batik yang lain. Tapi kalau kita nampak 2 poin yang saya suka sebenarnya, batik Gahara adalah berasaskan daripada sejarah-sejarah lama, Langkah Suka, dan ia memang dicipta sendiri dan ia dikreasikan sendiri mengikut pemahaman Nik Faiz sebagai the founder of batik sebenarnya. Ya, maksudnya bukan hanya cap saja tapi dibuat kajian. Betul. Itu dia. Yang ni Arja pakai ni? Ini merupakan Rus Gahara juga. Jadi baju kegemaran saya. Itu dia. Dan macam saya kata tadi, batik bukan hanya untuk hari-hari yang tertentu saja. Ya. Boleh pakai setiap masa kalau kita tahu apa itu pemahaman batik sebenarnya.
Itu dia. Jadi ni corak apa? Ini kita panggil ketam guri juga. Ketam guri juga. Dia pun banyak dimensi ya. Betul. Macam-macam. Dan rupanya dalam ketam guri sebenarnya seolah kalau orang buat persembahan makyung macam pandang dari atas dia nampak macam ni lebih kurang. Ya, betul sebenarnya. Keunikannya di sebalik kita lihat hanya batik tapi rupanya di dalamnya ada perincian yang cukup mendalam. Ada ceritanya Fitri, betul. Okey, dan rumah ni pun memang cantik sebab ia juga rumah yang melambangkan budaya, rumah gahara yang terletak di Kota Baru ini yang adalah aspirasi dan dia cerminan budaya bangsa yang harus kita pelihara. Jadi saya mengharapkan supaya anda di luar sana terus menyanjung tinggi martabat budaya bangsa kerana ia adalah akar budaya kita. Dan setiap terlihat tadi ramai orang tua yang berjuang ya, yang mana hidup mereka lebih 50 tahun hanya untuk batik. Jiwa, keringat, impian semuanya dicurahkan hanya untuk batik. Tak kisah batik lukis ataupun batik cap, yang penting mereka berjuang untuk negara bangsa. Kita lihat yang masa tadi dah pun ada yang bongkok, ada yang mungkin dah nampak betul-betul uzur, tetapi tidak uzur dari segi intelektual mereka dan idea mereka untuk mendapatkan warisan budaya yang amat mereka cintai. Jadi Sofia suka tak kepada batik? Kalau Sofia pakai mesti nampak lebih moden ya, sebab wajah Jepun tetapi membawa identiti budaya Melayu. Saya nak beri pesan kepada Fetri untuk belikan saya sepasang ialah baju batik ya. Terima kasih Fetri. Okey, sama-sama. Baik, Fetri pun saja memberikan sedikit penerangan berkenaan rumah gahara yang mempunyai seni penghasilan batik dari generasi ke generasi yang pasti perlu kita raikan juga. Kita akan berehat seketika. Semalinya kita akan berbincang berkenaan bagaimanakah perkongsian pembuatan baju tradisional ini bersama dengan mereka fashion baju kami hari ini, Salikin Sidik. Segalanya di MHI. Ya, kembali lagi di Malaysia hari ini. Saya Fazli dan Sofia. Saya punya songkok bukannya sengit Sebab apa? Sebab mungkin kat rumah, asal songkok Fazli sengit? Tak. Ini sebenarnya sengaja saja disengitkan. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu daripada pemakaian yang sinonim dengan pakaian macam ni. Baju Teluk Belanga kan, dengan songkok sengit ni. Kalau anda ingat, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun mengenakan songkok macam ni. Allahyarham Tunku Abdul Rahman pun macam ni juga. Macam orang lama-lama lah. Sebenarnya kalau kita pakai songkok sengit ni, tepi ni sebenarnya bukan sesaja saja, bukan fashion saja. Sebenarnya adalah kalau ikutkan apa yang saya baca lah, macam mengelakkan kemungkaran, dipenuhi dengan kebaikan, mengelakkan kemaksiatan. Itu orang lama-lama punya petua lah dulu. Nampak tak? Setiap yang tu pun memang ada maksud dia tersendiri kan. Dan kita akan bersama dengan pereka pakaian kami Dondon pagi ini. Kita bersama dengan Mas Salikin Sidik, menerusi panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada kamu berdua. Selamat pagi. Selamat pagi. Abang Salikin, tengok saya punya songkok ni betul tak? Saya pakai macam ni? Cantik, manis. Dia sebenarnya bila pakai suatu image tradisional, biar orang kata peringatan kepada arwah Tan Sri P. Ramlee, gimmick-gimmick. Sebab kenapa dia pakai songkok singit? Dia manis. Kalau dari terminologi ni dia panggil asymmetrical. Jadinya daripada nama kata langsingkan ke kita. Kalau lepas ni saya nak pakai songkok sengit lah kan. Baru saya tahu sebenarnya ada maksud mengapa songkok ni sengit kan. Baik, Mas Salikin, kita ada satu bingkisan yang kita sediakan khasnya untuk memberikan sedikit ialah pencerahan untuk penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan kerjaya dan hasil seni Abang Salikin Sidik. Mari kita saksikan. Saya Salikin Sidik, mereka fashion yang gemar mereka pakai pakaian tradisi, terutamanya baju kurung untuk pelanggan-pelanggan saya dan juga untuk masyarakat masa kini. Salikin Sidik, satu nama yang cukup dikenali dalam industri fashion tempatan. Mula berkecimpung dalam bidang ini sejak tahun 1982, anak kelahiran Keluang Johor ini sememangnya sinonim dengan rekaan fashion tradisional Melayu.
Salikin Siddiq memulakan kerjayanya dengan bekerja di salah sebuah butik di Pulau Pinang setelah menamatkan pengajian dalam bidang rekaan fashion dan jahitan perindustrian di Institut Kemahiran MARA selama 2 tahun. Beliau yang sememangnya gemar dan berpegang teguh kepada konsep warisan tradisional, kini mempunyai 3 buah cawangan butik yang terletak di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kuala Selangor. Bukan hanya menghasilkan busana, beliau turut menerbitkan 3 buah buku yang menampilkan pelbagai ilmu jahitan pakaian tradisional Melayu seperti teknik melakar, mengukur, memotong kain, menjahit dan membuat kemasan. Menurutnya, setiap rekaan pakaian yang ditampilkan dalam buku itu mengikut peredaran semasa namun masih mengekalkan nilai klasiknya. Dengan minat dan semangat yang kuat, nama Salikin Siddiq dan koleksi busana tradisionalnya kini berjaya diangkat hingga ke peringkat antarabangsa. Okey, itu dia sedikit perkongsian untuk anda yang ingin mengenali Salikin Siddiq dan saya percaya tak payah nak diperkenalkan. Khususnya untuk anda yang meminati industri fashion ini sebab Bang Salikin ni dah lebih 25 tahun dah berkreatif dalam seni rekaan fashion ini. Kalau tentera polis dipanggil pejuang untuk tanah air, Bang Salikin begitu bagi pejuang tak? Pejuang seni modern fashion, baju kurung dan sebagainya. Pejuang juga Bang Salikin kan? Ya. Setuju sangat. Jadi bagaimana pengalamannya untuk Salikin Siddiq sendiri? Dah bertahun-tahun berkecimpung melihat yalah arus zaman berubah, fashion berubah, tetapi salah satu identiti bagi Salikin Siddiq adalah nilai tradisi itu yang masih diangkat sangat tinggi dalam rekaan-rekaan Abang Salikin. Ini kongsikan sedikit. Okey. Sebab saya macam minat saya kepada budaya Melayu dari segi pakaian lah kan. Saya nampak orang kata anak-anak muda dan juga trending apabila mereka fashion, mereka pakaian-pakaian orang kata generasi budak-budak muda-muda ni lebih suka. Jadi secara tak langsung tu saya memang pembabitian saya dari awal apa orang kata membuat baju tradisional ni bergurukan macam arwah Datuk arwah Mak Azhar Aziz. Saya cincin beliau. Saya tak langsung tu budaya baju kurung tu dah resap kat jiwa saya. Walaupun masa tu saya memang minat fashion moden. Dan juga bila saya orang kata baru-baru ni pun saya ada buat untuk fashion online, iaitu sekarang kan saya buat untuk fashion ballet sebab Vivi nak saya buat baju kurung 2 tahun lepas lah pasaran online. Dia nampaknya orang kata baju kurung ni generasi muda memang suka. Kalau kita sebagai mereka kita buat fashion baju-baju tradisional, rasa memang orang kata rezeki tu memang kat situlah dari dulu sampai sekarang. High time lah kepada mereka-mereka yang ada label tu branding mereka pelbagai jenis baju kurung. Kita tahu yang dah sinonim dekat supermarket, dekat mall, semua ada baju kurung. Jadinya kalau jadi membuat baju tradisional baju kurung kan, lebih orang kata upgrade, memertabatkan lagi nilai baju kurung tu sebagai orang kata Puan Rushidah daripada kata Tiasan Negara pun dah memang kita dah angkat baju kurung ke peringkat UNESCO international. So maknanya baju kurung tu harus orang kata di-brandingkan lagi oleh semua senior designer, saya harap. Begitu juga seperti kita tahu kan Dulu Yang Maha Mulia kata Raja Permaisuri Agong pun memang sinonim memang akan memakai baju kurung sentiasa.
Betul tu. Senang ataupun sejuk saja mata memandang kan. Untuk pengetahuan anda yang menyaksikan Malaysia hari ini, kalau anda dapat saksikan pakaian saya, pakaian Sofia hari ini, ini adalah rekaan daripada Abang Salikin Siddiq kan. Jadi kalau anda rasa macam sesuai untuk anda semua nak tempat, hubungilah Abang Salikin. Abang Salikin, saya nak tanyalah, Abang Salikin ni merupakan pejuang warisan kan. Saya dah lama dah nak simpan soalan ni sebab ramai di antara kita yang mana sekarang ni yang buat fashion modern ni, mereka ni contoh saya bagi tahu macam baju Melayu ni, ada saya nampak saya dapat saksikan pakaian baju Melayu ni dia potong bahagian lengan ni Abang Salikin kan. Ada tak Abang Salikin nampak? Jadi saya nak tanya Abang Salikin, adakah mereka ini sebenarnya memang merosakkan warisan budaya kita ataupun mereka ni memang ikut kepada peredaran zaman untuk baju Melayu ataupun baju kurung moden ni? Ya Abang Salikin. Orang kata saya tak orang kata tak dinaikkan lah yang orang kata, sebab orang kata influence kan, pengaruh barat tu memang tak, orang kata sebab kita di dunia internet sekarang kan, di dunia moden, jadinya pengaruh tu dia memang orang kata terkesanlah kepada semua golongan muda. Seperti baju kurung sendat yang ketat kan, macam baju kurung kebaya untuk kaum perempuan pun jadi yang ketat juga. Jadi secara tak langsung tu begitu juga jatuhnya kepada baju Melayu lelaki lah kan. Jadi secara tak langsung tu kita kena bijak menggunakan baju tu pada majlis-majlis sesuai ke tidak. Sebab orang kata peredaran zaman ni kita tak boleh kan kepada kadang-kadang dari minat baju kurung yang orang dipelbagaikan mengikut orang kata ciri-ciri potong-potong baju kurung tu, orang kata salah ataupun tak salah tu minat masing-masing kan. Takkan mereka ketatkan baju kurung tu untuk ke majlis formal ke, kalau suka-suka membawa dia ke majlis-majlis mereka sendiri tu, pada saya mungkinlah sebab ni subjektif sikit kan. Jadi masing-masing ada hak. Jadi susah nak di orang kata, cuma kita dapat menasihatkanlah kepada golongan muda tu, orang kata etika berpakaian yang sopan. Betul. Baik. Abang Salikin sebagai pejuang warisan juga memberikan banyak bantuan kepada mereka yang di barisan hadapan, mereka yang juga berjuang untuk keselamatan negara kita dekat setahun ini. Jadi mungkin nak kongsikan sedikit bagaimana perjalanan pembuatan PPE, adakah masih berjalan, adakah masih diteruskan, bagaimana? Okey, pembabitan membuat baju PPE itu masa PKP yang mula-mula tu sebab mereka memerlukan baju-baju yang untuk frontliner. Jadi masa kekurangan orang kata baju, jadi saya berkolaborasi lah, bekerjasama dengan Hospital KL, UIA dan juga Hospital Kuantan. Jadi sekarang ni saya rasa mereka dah cukup, orang kata cukup tangan lah. So saya panjatkan aja saya punya kata contribution dari segi nasihat dan juga pada kawan-kawan saya yang baru nak membuat PPE itu, dari segi potongan. Saya bekalkan potongan, orang kata baju-baju kepada mereka lah. Kalau dia tak faham macam mana orang kata cutting kan, saya buatlah pattern untuk Calvinto dan juga Arma, kepada juga yang designer yang baru yang diorang tanya macam mana nak membuat kan. Ya, selain daripada PPE, Abang Salikin juga saya tengok sibuk membuat ni pelitup muka emas kan. Teringin nak pakai. Okey, Abang boleh ada, nanti saya bagi emas songkit saja pada kamu. Pandai awak juga. Abang Salikin, tadi masa awal siaran saya dengan Sofia cakap kalau bulan-bulan macam ni dah sibuk dah nak tempah baju, nak cari baju untuk nak raya nanti kan. Jadi sekarang ni pandemik kan. Jadi bagaimana Abang Salikin melihat permintaan untuk mereka yang nak membuat tempahan baju tu? Terima lagi ke atau bagaimana ni? Okey, terima kasihlah ajukan soalan tu, sebab kita kata semua orang kata terkesan dengan pandemik ni, sebab tahun lepas kita dah terkesan teruk lah, hampir 80% ataupun 90%. So tahun ni saya ambil iktibar sebab saya buat baju untuk pakaian siap, dan sekerana tempahan individu pun tak berapa banyak, tapi saya standby untuk pakaian ready-made saya, baju-baju kurung koleksi baru ni lah, kotak-kotak jalur-jalur. Mungkin saya akan kolaborasi dengan Sawi Putra Mall dan juga online saya sendiri untuk raya ni. Saya
banyak sediakan baju-baju kurung petak-petak seperti kamu berdua pakailah kan, baju kurung Johor, baju kurung Cekap Musang. Jadi untuk mereka yang abang kata selalu bertanyakan koleksi baru, saya memang sedialah untuk koleksi baju kurung tahun ini. Baik. Baik, Mas Salikin, ada yang macam tertanya-tanya sebenarnya kalau nak menjadi atau menimba ilmu lah daripada segi pembuatan baju kurung, macam mana nak mengekalkan tradisinya, ni adalah seni tersendiri yang perlu dipelajari. Dia mungkin daripada sudut mentor-mentor tu, ada tak Abang Salikin terfikir untuk mencari mereka untuk diajar seni seperti ini? Okey, sebenarnya saya memang mengajar part-time consultant lah. Saya kadang-kadang saya mengajar macam sebelum ni saya banyak mengajar di institusi seperti orang kata Pusat Latihan Kemas, Giat Mara dan juga institusi-institusi untuk orang kata khusus jangka pendek untuk membuat baju kurung. Sebab itulah dengan terbitnya buku-buku baju kurung saya dan juga baju pengantin tradisional, baju tu saya kata dah banyak kali cita. Dia ada penerbitan Allah Bersatu dengan Salikin Siddiq. Saya pun ada juga membuat perancangan untuk membuat buku dengan Museum Pekan dengan Datuk Farid. Kami pun ada kolaborasi untuk membuat replika baju-baju lama dan juga orang kata saya juga buka kelas untuk siapa yang nak berminat untuk belajar baju kurung. Khusus untuk pendek. Selalu biasanya khusus pendek untuk mendalamkan lagi ilmu macam mana nak memotong baju-baju tradisional kurung, kebaya ataupun baju riau. Ya, kalau sebelum ini kalau anda nak belajar seni rekaan fashion, haruslah membeli buku Abang Salikin. Sekarang ni kan teknologi moden, boleh pergi ke kelas sahaja. Ada short course. Kan? Abang Salikin, mungkin Abang Salikin boleh katakan kepada mereka yang meminati industri fashion ini kata-kata yang mungkin boleh memberikan mereka semangat untuk kita mewarisi warisan budaya kita ni. Silakan Abang Salikin. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih pada TV3 juga MHR. Saya memang menasihatkan dan juga mensyorkan supaya kita tahu yang orang kata harta kita kan, harta fashion, harta baju fashion kita tak banyak. Saya harap satu hari baju kurung ni memang menjadi pakaian utama untuk rakyat Malaysia amnya, khususnya seperti mana orang kata India terkenal dengan sarinya, China terkenal dengan congsam-congsamnya, Indonesia dengan kebaya. Malaysia saya harap baju kurung ni akan menjadi baju utama, memang dah diangkat dan saya harap tiap-tiap masyarakat Malaysia, tiap-tiap orang di Malaysia akan harus orang kata mempunyai baju kurung biasa ataupun amnya dengan tekstil Malaysia songket. Mesti tiap-tiap orang mesti memiliki orang kata baju kurung songket yang asli, ya, bukan yang tiruan, tapi yang berkemampuan dan tak ada berkemampuan tu kita fahamlah. Kalau boleh dia satu orang mesti ada satu sehelai songket atau sepasang baju songket, baju kurung khasnya. Ya, okey. Dan saya percaya ramai di antara kita yang kalau sebelum ni tak ada lagi koleksi-koleksi pakaian-pakaian sebegitu rupa, lepas ni dah boleh cari, dah boleh buat koleksi dah nanti. Tapi kalau anda nak dapatkan baju-baju terkini, moden, tradisional, dah boleh hubungi Abang Salikin Siddiq kan. Okey. Baik, terima kasih Abang Salikin. Betul. Terima kasih Abang Salikin. Atas pesanan yang sangat penting juga ya. Betul. Seorang tu sekurang-kurangnya satu helai mesti ada. Saya simpan yang ni ya. Saya simpan yang ni. Saya pun nak simpan yang ni. Boleh. Okey, baik. Terima kasih Abang Salikin. All the best. Kita doakan yang terbaik untuk meneruskan lagi legasi kita sebagai masyarakat Melayu ni. Dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan meninjau pula perkabaran single terbaru oleh salah seorang rakan tugas kita di sini juga. Oh, ya? Ya. Okey. Kali ini di MHI. Ya. Sweet je kan. Adakah anda telah pun bertemu dengan jodoh anda? Wow. Okey, itu dia lagu daripada persembahan Nita dan juga Radio dengan lagunya Jodoh. Okey, tak apa lengah banyak masa lagi. Kita nak terus saja bersama dengan Nita dan Radio. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Waalaikumsalam. Hai. Selamat pagi. Ceria je pagi ni. Sihat you dua-dua? Ceria, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so jodoh. Bercerita tentang apa ni? Bagaimana anda berdua
buat keputusan untuk bergabung bagi single ni? Okey, semua masing-masing belum jumpa jodoh, FYI. Okay. Tapi Radityo, tapi Nita panggil Radit lah. Okay, Radit merupakan artis terbaru NAR Records. So dia pun ni merupakan first single dia. Jadi Nita pun in a way just tolonglah. Yang lagi pun Nita pun tak pernah duet dengan laki lagi sebelum ni. So and the sounds really nice. Yeah. Jadi Nita pun tak ada masalah. Harap-harap Nita pun dapat juga tolong sedikit dua lah bagi Radit comfortable dalam industri ni. Betul. Macam Radit sendiri, adakah Radit rasa macam bertuah, beruntung kan? Sebab single pertama lagu duet, duet dengan Nita pula kan? Jadi bagaimana Radit ingin mengekspresikan gambarannya lagu ini? First of all, I would like to thank Malaysia hari ini kerana menjemput Nita dengan Radit. And Radit memang super happy lah when I got the news that I got to duet with Nita. Yeah, good. Nita like a super experienced person dekat industri ni, and I pun baru, and to be partner with Nita in this song is really an honor lah. And I'm really happy. Jadi bagaimana Ilham dalam penghasilan lagunya, nyanyiannya bersama, penghasilan music video dan sebagainya? Radit selesa lah semua dengan Nita? Ke Nita ada bunyi-bunyi sikit? Nita ni dah macam kakak lah kepada saya. Ya, dah tua kan. Kakak tapi kecil comel je. Tak apa. Ya, Nita mungkin boleh berikan sikit gambaran lah berkenaan dengan lagu ini, lagu Jodoh ni. Ceritanya macam mana ni? Nak cari jodoh ke apa ni, Nita? Dia bukan dah cari jodoh. I think it's more to dia orang tu dah jumpa jodoh ataupun dia dah tahu siapa jodoh dia, tapi bad timing. Mungkin orang tu bersama dengan orang lain ataupun dia study kat luar negara. Macam tu, dia macam ada halangan lah. Jadi dalam chorus kalau dengar 3 tahun menunggu untuk bersama dirimu. So maksudnya orang tu setia. Orang tu dia akan tunggu jugalah untuk jodoh dia sampai bila-bila. 3 tahun tu subjektif je. Jadi ialah daripada segi Nita nak mencari keseimbangan bernyanyi bersama dengan Radit yang masih baru dan sebagainya. Adakah itu sudah cabaran juga ataupun Radit ni macam secara semula jadi dia dah ada talent, dia dah boleh bergabung dengan awak dengan mudahnya? Boleh, sebab rasanya Radit membesar dengan keluarga yang semua menyanyi, semua main muzik. So, I rasa benda tu memang sangat menolong dia. Tapi untuk macam Nita, first time recording sangat-sangat teruk. So, untuk Radit pula, tengok he actually did not bad. And Nita pun kena belajar juga macam mana nak duet dengan lelaki. Walaupun macam nak Radit kata Nita dah lama, tapi sebenarnya panjang lagi perjalanan Nita juga. So it's my chance to learn also lah. Betul. Okay, jadi bagi Radit, setelah menghasilkan lagu ini dan telah pun anda nyanyikan bersama dengan Nita, jadi bagaimanakah Radit dapat feedback daripada peminat-peminat Radit? Adakah mereka cakap Radit memang sesuai lah ni lagu ni, Radit memang sesuai lah nyanyi dengan Nita? Bagaimana feedback daripada peminat Radit sendiri? Daripada peminat Radit Radit pun baru, so peminat tu tak ramai lagi. But untuk feedback daripada peminat Radit, diorang cakap the song really suits you, and it really suits lah our voice, like my voice and Nita punya voice, like really blends in lah. And but Radit pun ada kelebihan, ada kekurangan, and kekurangan Radit tu Radit akan cuba sedaya upaya untuk betulkan lah for the future. And ada je like komen-komen dekat YouTube yang agak something like that. Benda biasa tu. Kecaman itu biasa. Benda biasa. Hanya Nita lah. Dah biasa Nita. Dia sebenarnya you kena ada the power to not pay attention. Benda tu kena belajar. Mula-mula pun kita tak dapat. Tapi sekarang dah macam what? Hello? Macam tu je. Hashtag jangan koyak. Jangan koyak. Okey, kita masa 1 minit ni mungkin ialah sedikit harapan, pesanan anda berdua ialah bagi Radit sendiri dan juga Nita yang dah lama dalam industri ni, apa yang nak dimahukan untuk perjalanan kerjaya anda?
Nita dulu. First nak cakap, of course, thank you to Malaysia Hari Ini sebab jemput kita datang ke studio online. And thank you juga sebab sudi promokan Nita and Radit's new single. Harap semua orang boleh pergi tengok, music video dah keluar pun kat YouTube. And I guess harapan Nita bukan untuk industri saja, tapi untuk our lifestyle sekarang. Hopefully everything will go back to normal. Harap semua orang stay safe and buat apa yang patut sebab as a performer, at the end of the day, apa yang saya sayang adalah untuk membuat persembahan. And benda tu tak dapat lagi nak buat. Hopefully soon. Tu je. Okey. Yang secara ringkas daripada Radit sendiri? Okay, first of all, thank you to Malaysia Hari Ini kerana menjemput Nita dan Radit. And harapan Radit for the future is, I hope you guys yang dekat rumah yang tengah tengok Radit, yang tengah tengok Malaysia Hari Ini dapat menerima Radit sebagai artis barulah yang menceburi bidang industri ini. InsyaAllah. Jadi all the best untuk Radit dengan Nita. Thank you. Terima kasih. Okey, itulah tadi pertaruhan terbaru jodoh seorang yang berpengalaman dan seorang yang baru, tapi memang sedap merdu saja kita dengar. Betul. Jadi jangan lupa untuk anda bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini pada hari Isnin nanti kita bawakan satu topik prosedur operasi standard SOP sesi persekolahan norma baharu. SOP telah pun dilonggarkan bagi adik-adik yang nak ke sekolah. Tak perlu pakai baju sekolah lagi. Kita bincangkan lebih lanjut. Pastikan anda bersama kita Isnin nanti. Terima kasih meluangkan masa bersama saya Sofia dan juga Fazli. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.